Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan taklimat ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan kerana menghadiri taklimat program Persijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM IUM pada hari pertama Ramadan 1433 Hijrah. Dan tidak terlambatlah untuk saya mengucapkan Ramadan Karim, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wal ibadat. Okay. Jadi sebelum kita bergerak lebih jauh, marilah sama-sama kita mengenal latar belakang tentang program ini. Program ini merupakan kerjasama antara DQ Darul Quran bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan bersama juga JAKIM. Kalau semua nak tahu, DQ ni di bawah seliaan JAKIM. Program ini bermula pada tahun 2000 dan ini telah memasuki ke tahun ke-22 program ini. Ia bertujuan untuk melahirkan golongan hafiz yang profesional, iaitu golongan ilmuwan profesional mahir lagi berketerampilan yang menguasai pelbagai bidang yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah, dan ia menjadi satu kumpulan ummah dan negara. Okay. Jadi Ustaz nak highlightkan iaitu hafiz yang berprofesional. Okay. Kita panggil profesional hufaz. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan profesional Muslim ataupun profesional hufaz? Iaitu ia ialah combination kepada hafiz dan Al-Quran. Okay. Hafiz dan Al-Quran. Okay. Apabila kita cerita pasal sains, ini ialah program-program yang ditawarkan di CFS IUM. Sebelum kita nak apply ke DQ, pastikan calon-calon ataupun adik-adik tahu program sains yang kita ada di CFS ataupun di Pusat Asasi. Okay, yang pertama kita ada asasi farmasi. Yang kedua kita ada asasi pergigian. Yang ketiga kita ada asasi perubatan. Kemudian yang keempat kita ada sains hayat. Sains hayat ni dia boleh, apabila degree dia akan masuk ke bioteknologi ataupun sains marin dan teknologi ataupun sains tumbuhan gunaan. Ini yang ditawarkan daripada sains hayat. Yang kelima sains fizikal yang akan masuk ke sains matematik, kimia dan fizik. Okay. Yang keenam sains kesihatan bersekutu, allied science. Allied science ni akan masuk ke bioperubatan, pengimejan perubatan, audiologi, dietik, optometri, fisioterapi, patologi, pertuturan bahasa. Okay, ini yang ke-6. Okay, kemudian yang ke-7 jururawatan, nursing. Dan yang ke-8 architecture. Architecture ni dia akan pecah ke degree, akan masuk ke seni bina, landscape, ukubahan dan seni reka. Yang ke-9 kita ada IT, kejuruteraan dan IT, engineering dan IT. So engineering ni akan menjadi pembuatan mekatronik, elektrik, bahan, aeroangkasa, mekanika, kimia dan kejuruteraan awam kita panggil sebagai civil engineering. Dan yang ke-9 sama juga, asasi yang sama tapi dipecah kepada yang ni bahagian engineering dan yang ni dia akan pecah ke IT, iaitu sarjana muda teknologi maklumat dan sarjana muda sains komputer. Okay, jadi macam mana kalau kita
ataupun adik-adik nak masuk ke program sijil ni, okay, so dari SPM, kebiasaan dia, laluan biasa dia dari SPM akan terus ke CFS. Tapi untuk adik-adik yang masuk ke program ni, dia dari SPM, dia akan masuk ke program sijil selama 18 bulan ataupun setahun setengah. Dan program ini akan dijalankan di DQ. Jadi adik-adik akan dapat suasana lah, nak menghafal apa semua, senang di situ. Okay, kemudian lepas dari sijil tu, dah habis di DQ, adik-adik akan masuk ke CFS di Gambang. Gambang di Pahang. Selama 12 bulan setahun, dan habis tahun, adik-adik akan masuk ke ijazah sarjana muda di Gombak ataupun di Kuantan untuk sains. Sainses di Kuantan, Paguh untuk Fakulti Bahasa dan Management. Gombak ni arts, selain daripada sainses ni. Okay. So, apakah subjek-subjek yang ditawarkan di DQ? Okay. Jadi, bila adik masuk ke program ni, apakah subjek dia? Kita ada 15 subjek ataupun 16 subjek. Okay. Yang pertama, kita ada subjek teras, iaitu Hifz Al-Quran. Ada 3, jadi 3 semester. Dan dia ada Hifz Al-Quran Syafawi dan Tahriri 1, 2, 3. Kemudian adik-adik akan belajar Tajwid Ilmi 1, Tajwid Ilmi 2, Tajwid Amali 1, Tajwid Amali 2 dan Tajwid Amali 3. Dan yang seterusnya ada Hamalatul Quran. Yang ini adik-adik akan ambil pada semester yang ketiga. Yang ni adalah subjek teras yang di-offer ataupun yang subjek wajib di Darul Quran. Okay, kemudian ada subjek elektif. Subjek elektif ini ialah akidah dan fiqh ibadah. So, boleh ambil salah satu untuk buat masa sekarang. Tapi kalau ada apa-apa pemakluman, boleh ikut kepada memo di DQ lah. Okay. Akidah dan fiqh ibadah. Dan kemudian subjek institusi iaitu yang di-offer oleh UIM. So, kita ada bahasa Inggeris dan bahasa Arab selama 3 level ataupun 3 peringkat yang dijalankan setiap semester. Jadi, Inggeris 1, Inggeris 2, Inggeris 3, Bahasa Arab 1, Bahasa Arab 2, Bahasa Arab 3. Okay, dari sudut pengajian, dari sudut pembiayaan ataupun beasiswa, pelajar sijil akan menerima beasiswa sebanyak RM450 sebulan di DQ. Okay. Yuran untuk DQ free, ditanggung oleh JAKIM, dan orang kata tambahan tu JAKIM bagi lagi RM450 untuk wang saku ataupun duit poket. Okay. Manakala di asasi pula, katakan ada yang pening-pening diasasi ada beasiswa ke tak. Beasiswa kewangan asasi diperuntukkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi pelajar yang keluarganya mempunyai pendapatan isi rumah kurang dari 10,960. Okay. Jadi katakan gaji parents yang lebih daripada ini mungkin tak dapat. Wang saku RM900 pada setiap semester. Jadi, siapa yang layak, dia akan dapat RM900 setiap semester. Okay, kita masuk ke syarat-syarat permohonan. Okay, syarat-syarat permohonan kemasukan ke DQ ataupun sijil kita ni. Yang pertama ialah warga negara Malaysia. Yang kedua ialah Bumi Putera. Iaitu maksud dia ialah mestilah berketurunan Melayu, orang asli Semenanjung, anak negeri Sabah dan anak negeri Sarawak. Okay, salah satu daripada syarat-syarat ni.
Yang seterusnya, calon hendaklah tidak berkahwin. Kalau kahwin ni kita memang tak bagilah. Okay. Kemudian calon boleh mengemukakan keputusan peperiksaan percubaan SPM 2021. Ini yang pertama. Yang kedua, peperiksaan akhir, keputusan peperiksaan tingkatan 5. Yang ni kena mendapat pengesahan pihak sekolah ataupun keputusan akhir tingkatan 4. Yang ni pun kena dapat pengesahan pihak sekolah. Okay, seterusnya, dengan result tu, hendaklah mendapat yang pertama minimal grade B+ bagi pelajaran matematik, minimal grade B untuk semua mata pelajaran berikut, iaitu bahasa Melayu, bahasa Arab dan pecahan dia. Kemudian kita ada bahasa Inggeris. Kemudian kita ada pendidikan Al-Quran Sunnah, pendidikan Syariah Islamiah, Tasawur, Usuluddin, Turas dan As-Sunnah, dan apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Okey, seterusnya, calon-calon hendaklah mendapat keputusan minimal sebanyak 2B dan 1C+ bagi mata pelajaran berikut, sama ada dia biologi ataupun fizik. Yang kedua ialah kimia dan matematik tambahan. Okay, seterusnya yang wajib ialah pemohon wajib memilih UiAM sebagai pilihan utama melalui UPU online. Okay, so mungkin ada daripada calon-calon yang tak pilih UiAM sebagai pilihan utama. Kita ada 8 pilihan tu. Tapi bila dah buka kali kedua ni, wajib pilih UiAM. Kalau tak, sangat susah untuk kita nak masuk ke dalam program ni. Jadi, calon-calon wajib pilih UiA. Okay, kos apa? Kos yang Ustaz dah sebut tadi, kos Sciences. Okay, kita ada beberapa, ada lebih dari 10 asasi Sciences yang boleh adik-adik pilih mengikut kepada result nanti. Okay, seterusnya cara memohon. Cara memohon ni boleh scan di sini ataupun boleh klik dekat pautan ni. Yang ni ialah memohon untuk sijil, untuk program kita lah, iaitu dia akan masuk terus ke website DQ. So, borang perlu dicetak dan dibawa semasa menghadiri sesi temuduga. Okay. Okay. So, inilah dia punya dia punya layout dia. Okay. Apabila layout dia, okay, ni layout dia. Yang pertama, bila kita buka tu, kena cipta akaun baru dahulu sebab mungkin kita tak ada ID lagi. Jadi cipta akaun dulu. Okay, bila dah tekan, dia akan minta untuk isi nama penuh, kad pengenalan, email, nombor telefon. Pastikan ini detail anda, bukan detail parents ataupun detail kakak, detail abang tak nak. Nombor telefon pun telefon sendiri, tak nak telefon abang, telefon mak, sebab in case kalau apa-apa, DQ nak call direct kepada anda, kepada adik-adik. Okay. Email pun sama juga, email sendiri. Tak nak email mak ke ayah ke, sebab apa-apa pemberitahuan akan melalui email juga. Okay. Jadi pastikan dua ni ialah milik sendiri. Dan program pengajian pastikan letak pensijilan tahfiz, bukan diploma. Okay. Sebab diploma pun dibuka juga. So pastikan kat sini betul lah. Okay, pensijilan tahfiz. Okay, apabila dah dapat, apabila dah isi, dia akan bagi kat sini, tahniah pendaftaran anda telah dihantar. Sila gunakan nombor kad pengenalan anda sebagai ID pengguna. Jadi bila masuk balik ke website ni, ID pengguna kita ialah IC. So
boleh masuk dengan IC lah. IC program pengajian persijil dan tahfiz Al-Quran. Tekan login. Okey, so perjalanan permohonan. Okay. So sekarang adik-adik berada di sini. So di sini maksud dia tak ada apa-apa lagi. Yang sekarang ialah adik-adik perlu ke sistem untuk daftar, iaitu pendaftaran dari 25 hari bulan Mac sampai ke 7 hari bulan April. Kita ada dalam 4 hari lagi. Kemudian ada temuduga. So semakkan temuduga ni dia akan bagi tahu notification dia pada 13 April. Jadi dalam minggu depan atau minggu satu lagi, dia akan bagi tahu sama ada adik-adik berjaya untuk ke stage temuduga ke tidak. Dan temuduga ni akan dilangsungkan pada 20 sampai 23 April. Ni sama ada online ataupun face to face. Ni masih dalam perbincangan lagi. Okay, kemudian keputusan bila dah temuduga tu dah dijalankan, dan keputusan itu akan dikeluarkan pada, tak silap dia ada kat sini, iaitu tak silap 8 Mei kalau tak silap Ustaz. Dia terlindung pula. Okay, 8 Mei ataupun 11 Mei, 11 Mei. Dan tak silap Ustaz, calon-calon ataupun adik-adik cuma ada 2 hari untuk menerima offer letter tu. Okay, jadi last 13 Mei kalau lepas dekat temuduga tu, terima 13 Mei dan pendaftaran 23 Mei di DQ. Dan sebarang perubahan akan diberitahu semula. Okay, so temuduga ni ada apa dia akan tanya? Dia akan tanya 2 aspek. Yang pertama ialah hafazan. Yang kedua dia tanya pasal diri ataupun butiran diri lah. Okay, jadi kalau adik-adik skor 2-2, insya-Allah memang boleh dapat lah. Okay, hafazan dan butiran diri. Okay, so maklumat lanjut boleh tanya di DQ, boleh direct terus ke nombor ni, dan boleh masuk ke Telegram yang kita dah ada tu, Telegram tu. So semua maklumat akan disalurkan di situ. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh